تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1, 2, 3. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar tak? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar suara saya dengan jelas? And then kalau boleh share dalam grup lah, grup Telegram kita. Boleh copy tak link ni? Share. Alright. Kita target ada, dalam ni dah ramai, ada 400 lebih kan. Patutnya ada 10% ke 40 orang ke yang boleh menonton kan. Dengar, okey, kita layan dulu lagu Aisyah. Kita layan dulu lagu Aisyah. Please inform dalam group. Please inform dalam group. Kita dah nak start. Alright, thank you Tuah. Pada yang baru menonton, cuba komen, boleh dengar tak suara dengan jelas. Saya saja pasang lagu ni lah, nak testing sound. Video semua clear. Alright. So kita target malam ni ada 40 mata lah. Sebab dalam ni pun ada 400 lebih kan. Jelas jelas. Alright. Lagi. Hai Din Syafuddin, hai Khairul Azhar. Assalamualaikum. Apa khabar? Dah makan ke belum? Okay, you all yang menonton ni boleh komen sikit, you all location dekat mana? Mendengar menonton ni lokasi di mana? So sambil-sambil tu kita berkenalan. Alright. Kenapa tak nampak komen saya? Ayub Zakaria. Oh, ada komen tak perasan pula. Loga Nesha Rau Ramaro. Waalaikumsalam. Welcome to the group. Alright, mana lagi? Okay, so thank you pada anda yang join group GMX family. Alright, wassalam. Baik, dah makan tuan. Lokasi dinilai, suara jelas. Okay, kadang-kadang Facebook ni dia banyak komen punya. Baik, dah makan tuan. Lokasi dinilai. Okay, ada yang saya terlepas. Kenapa tak nampak? Okay. Thank you. Alright. So boleh kenalkan diri you. Lokasi you dekat mana, and then kalau ada soalan boleh tanya. So malam ni saya nak share macam mana you nak jadi driver GMX. So sebab dalam group kita ada group Telegram. Lepas tu dalam group tu banyaklah tanya macam mana nak start kan. Alright. So ada tak yang nak tahu macam mana nak start jadi driver GMX, GMX Green Matrix X, personal shopper. Alright, ada tak nak tahu? Kalau nak tahu cuba komen nak tahu. Dan saya target malam ni kita boleh ada dalam 40 orang lah yang tengok. Sebab dalam grup ni pun ada 400 lebih. So di manakah rakan-rakan kita yang lain lagi? Nanti tanya lagi yang macam mana nak start. So kita dah terang kan. Alright, so video ni mungkin ambil masa sikit lah, dalam 1 jam macam tu lah. So kalau banyak soalan, mungkin lama sikit lah. Tapi kalau tak ada soalan, mungkin sejam tu dah settle lah. Yes, nak tahu bos, dah register. Alright. Nak tahu komen lagi. Alright. So saya cerita sikit lah, saya kenalkan diri sikit. So mungkin you all ada yang tak tahu saya, tak kenal saya apa semua. So saya cerita sikit, saya kenalkan diri sikit, and then macam mana projek ni start. Okay, supaya you faham lah dia punya flow tu kan. Okay, ada soalan ke, tak faham ke, boleh tanya dekat ruangan komen dan saya cuba jawab lah. Alright. So nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan CEO lah kepada company Green Matrix Enterprise Travel and Tours Sdn Bhd.
So this is my company lah, Greymatic kan. So Greymatic ni sebelum ni kita adalah company car rental. So kita sewakan kereta kepada kita punya customer ni pelancong, and then company, and then government pun kita sewakan. So dipendekkan cerita, bila isu COVID-19 ni melanda, so kita punya sale tu dia start dropping lah. Masih ada orang sewa kereta, tapi sale tu dia kurang sikit lah. And then bila kerajaan keluarkan arahan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, so bila jadi macam tu memang bisnes kereta sewa boleh dikatakan almost lumpuh lah. Kita still ada lagi customer yang sewa long term tu, dia masih bayar lah kan. Tapi kalau macam yang hari-hari tu memang tak ada. So kalau kita tengok pun dekat kita punya website memang tak ada booking lah. Alright, so that is the situation lah. And then mula-mula masa PKP pertama tu, so dia cakap 18 sampai 31 kan. And then saya rasa PKP ni mungkin lama lagi. So saya dekat situ saya start fikir apa benda yang kita boleh buat. Kalaulah PKP ni disambung lagi kan. So sekarang ni pun dah 29 hari kita PKP kan. Ini sambung lagi sampai 28 kan. So berapa hari dah kita PKP? Aku benar tak ingat dah kan. Alright. So start 18, lepas tu sampai 31 14 hari lah kan. Lepas tu hari ni dah 12 kan. 12 ya sini 14 campur 12 26 hari dah kita PKP kan. And then kita ada lagi sampai 28 kan. And then itu pun kita tak tahu adakah PKP ni dia akan sampai setakat tu ataupun dia boleh pergi sampai berapa bulan kan. So kalau kita tengok China pun dia sampai 3 bulan lah untuk dia recover kan. So masa PKP pertama tu pun saya dah start fikir, ni mungkin lama lah kan, lama. And then bila kita tengok setiap hari ada kes baru, ada kematian baru kan. So selagi ada kes baru, selagi ada kematian baru, saya rasa benda ni akan lama. Dia akan stop bila tak ada kes baru dan tak ada kematian baru lah. Tapi kalau kat Malaysia pun benda tu settle, tapi dekat luar negara macam dekat US masih lagi meningkat kan. So dia benda ni kena settle satu dunia. So ada orang cakap lah benda ni lama. Dia bukannya 2 minggu campur 2 minggu. Sebab selagi ada kes baru, selagi ada kematian, virus tu still ada lagi. And then selagi kita tak jumpa dia punya antivirus, so semua orang berisiko untuk terkena COVID-19 ni lah. So that the issue lah. And then sementara kita menunggu macam saya buat kereta sewa, lepas tu kita ada team lah. Kita ada supplier apa semua kan. So kereta sewa memang dah tak boleh nak jalan. Tapi apa yang kita boleh buat? Walaupun macam kereta installment pun semua tu banyak yang tak perlu bayar. Tapi saya nampak saya punya team ni dia ada banyak masa kan. So kita pun buatlah satu projek, kita panggil Cough Store kan. Cough Store ni macam kita jual produk orang. Macam saya ada banyak kawan-kawan yang buat macam-macam produk lah. Produk popcorn lah, daging perkasam lah, hand sanitizer lah apa semua. So kita ambil produk-produk dia orang ni, and then kita tolong jualkan lah, and then kita makan commission. Tapi yang saya punya sistem ni, Cough Store ni, kita tak simpan barang. So kita just promote, and then ada orang nak beli, orang beli melalui kita punya sistem, and then kita bagi detail tu dekat supplier post je. So dia macam sistem dropship lah. Supplier, kita kat sini, dan customer. So kita just promote je, customer beli, and then kita just inform dekat supplier post je. So that is our system lah. So that project dah running, everyday pun dah ada orang belilah. Okay, lepas tu sebelum PKP saya masa tu saya dekat Johor. Kan. Saya duduk dekat Selangor.
dekat Sepang kan. Lepas tu masa sebelum PKP, 2 hari sebelum PKP, government dia dah announce. And then macam sebelum PKP tu memang semua orang panik lah, pergi beli barang dekat shopping mall apa semua kan, beli nak simpan stok kan. So saya masa tu saya dekat Johor, and then saya nak beli barang. So macam Johor, daripada Johor nak pergi ke Selangor, dia jauh lah kan. And then kalau saya beli ayam ke daging ke sayur apa semua on the way tu, mungkin ayam tu dah busuk dah kan. So saya terfikir macam mana saya nak beli barang. Sebelum PKP tu, saya pernah beli online melalui Tesco lah, Tesco online kan. So masa dekat Johor, saya cubalah beli online, saya beli online. Tapi masa tu kita tak boleh nak booking slot. So macam slot tu penuh. Tak tahulah, mungkin Tesco dia off, dia tak nak terima apa semua kan. Dan saya cubalah install apps Jaya Grocer, sebab dekat sini, dekat tempat saya pun ada Jaya Grocer. Tak boleh nak order juga. And then saya cuba carilah apa cara nak saya order online kan. Tak ada, masa tu tak ada. And then lala saya terpaksa pergi belilah barang-barang runcit dekat Johor. And then saya hanya boleh beli barang runcit yang kering. Yang basah saya tak boleh beli lah, takut nanti barang tu rosak kan. So saya pun dah beli apa semua, drive daripada Johor baliklah ke Sepang apa semua. And then kita just makan je lah apa yang ada kan selama seminggu. And then dekat rumah saya barang-barang yang makanan yang frozen ni tak banyak lah kan. So makan-makan, so dah habis kan. And then saya cubalah bila dah sampai kat Selangor ni, bila dah sampai Waalaikumsalam Karenta Ujana, Syed Sulaiman kan. So bila dah sampai dekat sini, thank you pada yang menonton. Alright, bila sampai kat sini saya cubalah order online kan. Sebab saya dah sebenarnya boleh je nak keluar beli, tapi wife saya tak bagi keluar, takut nanti saya pergi keluar jumpa orang apa semua, and then terkena virus apa semua, and then berjangkit dekat family apa semua. Sebab saya ada budak-budak, saya ada anak kecil kan. So kita risaulah. So saya cubalah ada tak cara untuk saya order online, ada tak. So macam dekat tempat saya ni, saya cuba order dekat Tesco, tak dapat. Saya cuba order dekat Jaya Grocer, tak dapat. And then saya cuba search lah, ada tak personal shopper ke grocery delivery ke dekat area saya ni kan. So tak ada. And then saya cuba masuk Foodpanda. Saya ingat Foodpanda ni dia adalah servis beli barang runcit. Tak ada juga. Saya cuba masuk Grab, sama juga tak ada. So nak keluar saya risau. Okay. And then lala saya pun contact lah saya punya staff. Saya mesej lah staff saya, Carol lah. Carol ada sini. Carol boleh tak minta tolong beli barang dapur lah. And then Carol pun cakap tak apalah tuan, dia tolong belikan. So Carol pun datang sini naik motosikal. And then saya bagi kunci kereta saya, dia pergilah beli barang kan. So settle lah seminggu kan. So dia belilah ayam sikit apa semua kan. So settle seminggu. Tapi barang runcit ni kita hanya boleh beli stok tu untuk seminggu je lah. Sebab saya punya peti sejuk kan yang besar kan. Kita orang pun jarang masak sebelum ni kan. And then beli simpan semua. Okay, settle lah. Lepas habis minggu, okay, barang-barang pun dah kurang. Beras pun dah kurang, telur pun dah kurang. And then nak kena top up lagi kan. And then saya pun cubalah start enjin kereta kan. Tak boleh nak start. Enjin kereta bateri kong lah. Dah lama sangat tak jalan kan. So saya fikir macam mana nak order online tak boleh. Nak order Foodpanda tak boleh. Grab semua tak ada. Macam personal shopper ni dekat sini tak ada. Dan dekat tempat you all saya tak tahulah. Dekat tempat saya ni tak ada. Kalau ada cuba komen sikit lah. Alright. And then so saya pun paksa contact saya punya staff lah. Tapi saya tak boleh nak contact Khairul dia tak ada kereta. And then kereta ada sebiji kat sini, kereta company ada satu. Tapi kita orang lupa nak renew road tag kan. So tak boleh nak bawa lah kan. And then saya terpaksa contact seorang lagi staff saya, Hafizi kan, Hafizi. Saya contact, saya mesej Hafizi boleh tak tolong beli barang runcit kat saya kan. Dan Hafizi pun cakap tak apalah, dia tolong beli kan. So dia pun beli apa semua. Okay, settle lah. And then actually saya dah guna personal shopper dah 3 kali dah. Yang first adalah si Khairul, yang second si Hafizi, and then yang hari ni pun third Hafizi. So dah 3 kali dah saya guna. So every time saya guna personal shopper, staff saya sendiri lah saya bagi duit RM50 lah, RM50 upah kat dia orang kan.
Okay, so tak ada isu lah kan. Alright, so gaji pun kita bayar, and then kita bagi lagi, saya bagi lagi lah RM50 kan. Okay, so that is the story lah. And then so daripada situlah saya dapat idea. So kalau saya sendiri ada masalah, mesti orang lain pun ada masalah juga kan. Ada orang yang dia boleh pergi beli sendiri, and then bila saya tengok dekat internet, kalau nak beli barang tu bukannya senang tau. Bukannya senang. You kena keluar, kadang-kadang kena tahan dengan polis, kena tunjuk surat lah, kena lalu roadblock lah, lepas tu kena sampai dekat pasar raya, kena beratur lah, sebab tak boleh nak masuk suka-suka hati kan. So benda tu kadang-kadang buang masa lah, buang masa. And then pada saya, masa tu sangat berharga, and then I'm willing to pay lah RM50 ke untuk upah orang. So saya nampak, why not kalau ada orang yang boleh tolong belikan barang untuk saya lah. So saya gunakan sistem macam saya dengan staff saya lah. Tapi kalau macam setakat RM50 tu, satu tu dia orang tak untung lah. Tapi kalau dia orang dapat 3 orang customer ke 5 orang customer apa, semua berbaloi lah kan, sebab dia pergi sekali je. Alright. Okay, so far faham tak? Dekat Kelantan tak pasti, cuma macam Ummah, Co-op, PKT ada sediakan. Alright. So far faham tak? Okay, lepas tu apa saya nak cerita tadi? Lupa dah. Lupa dah, sekejap saya ingat boleh. Okay, so saya terfikirlah, kalau saya ada masalah, of course lah orang lain pun ada masalah kan. So orang lain pun ada masalah, and then saya cuba search lah, cuba search tu semua, ada tak company yang ada buat. So actually untuk personal shopper ni, ada few company yang dah buat, tapi dia hanya kadang-kadang dia hanya beroperasi dekat tempat tu je. Dekat tempat tu. Contohnya saya ada jumpa 2 company lah dekat Sarawak. So dekat Bintulu, dia company ni daripada Sarawak. So dia buat servis macam beli barang kan. Sorry. Ya, tersedak, minum air jap. Okay, sorry. So ada company lah dekat Sarawak, nama company dia Bego. And then dia punya website belibeli24.com. So company ni dia macam kalau kita nak beli barang runcit apa semua, kita just message dia punya admin, and then admin dia akan confirmkan, and then kita kena bayar apa semua, and then dia punya driver akan pergi tolong belilah kan. That is the concept lah. Cuma this company dia charge murah lah, RM5, RM15 macam tu kan. Tapi company ni dia tak scalable. Dia hanya operation dia dekat Bintulu je macam tu kan. So dia tak meluas lah. And then ada satu lagi company D Grocery. So yang tu dekat Kuching, Sarawak. Dia pun ada provide juga, tapi saya tak tahulah dia punya charge tu berapa. So ada few company lah, dia terabur lah, dia buat kat situ je, dia buat kat sini situ saja kan. So macam dekat tempat saya ni memang tak ada kan. So saya tak tahu dekat tempat you all. And then dekat Melaka ada lah. Dekat Melaka saya ada tengok, ada dia buat group Telegram lah, TMK apa tah. Ada group Telegram dia, saya join kan. So dalam tu ramai, ada 2,000 tapi dia hanya operate dekat Melaka lah. And then charge dia pun murah, dalam RM10, RM15 macam tu lah, bergantung lah kan. And then mana lagi? So yang 3 tu lah yang saya jumpa kan. And then ada few company jugalah dia pun buat juga, tapi dia servis dia tu memang tak macam ada customer order, kadang-kadang seminggu baru sampai barang tu kan, sebab mungkin dia tak cukup manpower, dia tak cukup driver kan. That is the problem lah. Alright. Lepas tu sebelum masa start PKP tu, actually kita orang dah start fikir lah apa benda yang kita nak buat untuk macam kita nak make sure saya punya team ni yang buat car rental ni, at least dia orang ada income lah. So kita suggest lah, and then kita nampak demand personal shopper ni. Cuma macam company saya, kita tak ada experience nak buat service personal shopper. And then sebelum ni kita hanya sewa kereta je. Orang nak sewa kereta, kita bagi sewa kan. So personal shopper ni kita tak ada experience.
Tapi the best part adalah my company ni, kita ada network the whole Malaysia. Kita ada daripada Langkawi, Perlis, Penang, Kedah, Perak kita ada, Selangor kita ada, kita punya team. And then kita ada dekat Negeri Sembilan pun ada, Melaka ada, Johor ada, dekat Pahang ada, Kuantan, Pahang ada, dekat Terengganu ada, dekat Kelantan ada, Sarawak, Kuching, Sibu, Bintulu, and then dekat Labuan kita ada, even dekat Brunei pun kita ada team kat sana. Kalau dekat Sabah kita ada, dekat KK kita ada, Tawau ada, Sandakan ada. So macam company saya ni, kita dah ada network tu. Cuma sebelum ni network tu buat kereta sewa. And then bila jadi PKP ni, of course lah diorang ni lumpuh lah, diorang tak ada kerja. Cuma kita dah ada resources tu, And then saya nampak masalah orang nak beli barang runcit. So saya fikir why not kita tukar sikit. Kita daripada kita sewa kereta, why not kita provide service deliver barang. Sebab kita dah ada kereta, kita dah ada network. And then kalau kita buat ni, kita boleh scale lah. Kita boleh cover the whole Malaysia. Sebab saya punya network tu dah ada dah. Company Greenmatic ni dah ada dah network tu. Cuma kita, company saya tak ada experience buat personal shopper. Susah saya nak sebut. Saya duk shopper. Alright. So far okay lah. Faham tak? So far okay. Saya minum dulu lah. Komen okay kalau okay. Okay, lepas tu so masa awal-awal PKP pertama tu, kita nampak lah, demand untuk personal shopper ni ada. Cuma macam mana kita nak buat benda ni, sebab tak ada experience kan. And then dalam group Greenmatic, kita just propose lah dekat kita punya licensee, why not korang try provide service personal shopper. Susah tu nak sebut shopper. Okay, so tak semua buat, ada yang buat. So antara yang licensee kita, saya panggil licensee lah, team saya ni kita panggil licensee lah. So antara team saya yang buat ni ada dekat Kuching satu orang, dekat Kuantan satu orang lah. So dia ni pembuat lah. So macam mana dia start? Ada tak nak tahu? Cuba komen macam mana dia start. So daripada sini you boleh belajar lah macam mana kita start benda ni. Supaya you tak adalah tanya macam mana nak start, So ada tak nak tahu macam mana kita punya licensee ni dia start benda ni. And then jangan you salah anggap kita bagi job personal shopper, PS sebut PS lah, pendek sikit kan. So kita punya konsep ni lain sikit. Kita bukannya bagi job dekat you all. Sebab licensee saya pun dia orang kena cari job. That is our concept lah. Bukannya you join and then tanya mana job. So kita punya konsep ni, macam company saya bukannya company besar. Kita bukannya macam Grab ke Myka apa semua, yang dia orang ni ada investor masuk pump duit, boleh spend iklan apa semua, boleh naik billboard apa semua. And then benda ni pun benda baru. And then, kita tak sempat nak naik billboard ke semua. So kita guna kita reverse sikit lah. Kita reverse sikit kan. Nak tahu macam mana nak start. Alright. Ada tak? Tak ramai nak tahu. Tak payah cerita lah. Komen sikit. Saya suka bully korang. Okay. So kita ambil case study lah, licensee Greenmatic lah kan. Licensee Greenmatic macam mana dia start. And then baru-baru ni saya tengok dia punya income tu dah everyday dah RM300 dah. So masa mula-mula tu dia punya income dalam RM80 lah. So sekarang ni dia dah naik lah 300 kan. Dulu dia kata dia punya customer tu dalam satu hari 10 orang kan. Sekarang ni dia nak break 20 orang lah satu hari customer kan. So kita ambil contoh case study licensee kita ni, macam mana dia start from zero dan sekarang ni dia punya income tu dah everyday RM300 dah. Macam mana nak tahu? Nak mengaji jap, nanti sambung tengok balik. Okay, tak apa Tuan Sulaiman. Alright. So masa awal PKP tu, kita macam nama licensee kita ni
Tuan Awang Iskandar lah, Awang Iskandar. So dia ada dalam grup ni. And then kita just propose kat dia, why not you try buat personal shopper. Sebab sebelum try tu saya dah nampak dah ada orang, dia masalah macam saya nak beli barang tu semua tak boleh kan. Nak beli barang semua tak boleh. So si Awang Iskandar ni pun, Awang Iskandar ni actually dia buat bisnes kereta sewa. Dia sama je, dia buat bisnes sewa. So customer dia tu adalah student dekat Unimas, Universiti Malaysia Sarawak kan. And then bila PKP je memang dia punya bisnes tu lumpuh lah, memang tak boleh nak sewa kereta kan. And then dia tak ada income. Macam PKP ni orang yang terkesan sekali adalah orang yang kerja sendiri. Kalau macam kerja sendiri tu semua, macam kalau orang makan gaji, dia orang mesti ada gaji. Tapi kalau yang kerja sendiri ni, kebanyakan yang buat kereta sewa ni, dia orang ni kerja sendiri. So sebelum PKP ada boleh buat sewa kereta, ada income lah kan. Sekarang ni dah PKP, budak-budak orang tak boleh nak sewa kereta, so dia orang tak ada income. Of course lah dia orang tak perlu bayar loan kereta apa semua kan. Tapi macam mana dia orang nak makan, tak ada income kan. Alright. So saya baca komen lah. Situ lah, panjang sangat. Okay. Sebarkan link sendiri untuk dapatkan pelanggan. Kat situ pun kita dah commission jika pelanggan booking di lokasi lain. Begitulah keseluruhannya. Okay, so Awang Iskandar ni, so dia kata, dia mesej kat saya lah, saya call dia, macam mana you start ni kan. So dia kata masa dia start tu, duit dalam account dia ada RM26 tuan-tuan. RM26. Sebab dia punya pendapatan sebelum ni 100% bergantung daripada servis kereta sewa. So dia ada RM26 masa tu. Kalau duit tu habis, memang dia tak ada duit nak makan lah. Sebab nak sewa kereta dah tak boleh. So dia tak ada alasan lain. Dia kena do something untuk dapatkan duit lah. So and then dia nampak the only way adalah sediakan servis, beli barang dan hantar dekat dia punya customer lah kan. Awang ni bagusnya dia adalah dia dah buat kereta sewa, and then dia dah ada database customer dia tu. Budak-budak yang nak sewa kereta apa semua, dia dah ada WhatsApp semua. Mungkin dia ada broadcast list apa semua. So budak-budak yang sewa kereta ni dia simpan lah database apa semua kan. So masa bila start PKP je, dia hantar mesej kepada dia punya customer kan. Ada tak dia tanyalah, ada tak sesiapa yang nak dia bantu untuk beli barang runcit. Sebab bila PKP je start, macam dekat universiti ni, semua universiti dia tutup. Budak-budak semua student dalam tu, yang duduk dalam tu tak boleh keluar. Kalau yang dah keluar tu keluarlah kan, tapi yang duduk dalam tu yang tak sempat nak keluar memang kena kuarantin lah, tak boleh keluar. So budak-budak dalam ni ramai kan. And then dia orang nak keluar tak boleh beli barang, and makanan tu universiti bagilah, universiti bagi makan. Tapi macam barang-barang keperluan apa semua tu dia ada masalah kan. And then si Awang Iskandar ni pun dia pun mesej lah dekat dia punya customer, macam mana you all COVID-19 ni, ada tak apa-apa yang dia boleh bantu apa semua. So yang customer dia ni pun balas lah, dia orang ni ada yang nak beli Maggi lah, ada yang nak beli ubat gigi lah, shampoo lah, telur lah. Sebab dia orang ni boleh masak lah dalam dia orang punya hostel. So macam-macam lah dia orang nak beli kan. Sebab dalam universiti tu tak ada. Memang universiti bagi makan, tapi dia orang kadang-kadang nak masak sendiri, nak masak Maggi lah, nak masak telur lah. So dia nampak permintaan tu. Alright, so nampak. So dia kata dia boleh tolong, belilah. So Awang ni dia just testing lah. So dia charge siapa yang nak dia tolong beli, dia charge RM10 satu orang lah kan. And then kalau macam budak tu nak beli barang, dan barang tu dia kena pergi banyak kedai, so dia charge RM20 lah. Kalau just pergi dekat pasar raya, RM10. Tapi kalau kau nak suruh aku beli dekat Secret Recipe lah, nak pergi Watson lah, begitulah apa semua, dia charge RM20. So budak-budak ni, siapa yang ni, dia hantar lah. So masa mula-mula tu dia start, dia kata satu hari tu dia dapat dalam RM80 ke RM150 lah masa mula-mula dia start. So saya tanya dia, okey ke?
okey lah tuan, dapatlah juga income kan. Dapatlah juga income. And then dia buat masa tu, and then dia report ke saya dalam masa 8 hari, masa 8 hari. So total duit yang dia dapat daripada servis personal shopper dia tu 8 hari RM900. RM900. So dia tolak duit minyak apa semua. Balance dekat dia dalam 750 lah kan. So satu hari senang cerita dalam RM100 macam tu lah. Tapi masa tu dia baru start kan. So customer pun tak ramai. And then bila customer dia ni dah start dapat tahu dia punya servis tu, and then student-student ni start viral lah. Cakap dekat kawan dia. So lama-lama dia punya order tu makin naik kan. So that is the punya konsep lah. And then hari ni dia mesej dalam group, dia kata hari ni dia punya order 20 orang, 20 customer. So dia daripada awal-awal pagi lagi dia dah keluar, dia dah pergi shopping pasar raya, dia dah start beli lah. And then macam awal ni, bila dia punya income tu dah banyak, dia cerdik. Sebab kalau you buat kerja seorang-seorang memang meninggal lah. Memang susah lah, 20 customer, it's not easy. So apa yang awang ni buat, so dia kerja dia adalah deliver barang. So dalam pasar raya tu dia dah ada runner, dia dah ada orang yang tolong ambil barang. So dia tak payahlah nak beratur masuk pasar raya, pergi pilih barang, bayar apa semua. So dia ada 3 orang, dia bahagikan kerja tu 3 orang lah, 3 orang. So dia kerja dia adalah pergi pasar raya, hantarlah. So dia ada banyak shift lah, ada banyak trip kan. Dalam pasar raya tu ada kaki dia, ada runner dia yang tolong ambil barang apa semua. Sebab kalau you nak pergi beratur, keluar masuk susah. So dia memang standby satu orang runner. Kerja dia adalah bawa troli, angkut barang je. And then dia datang just bayar duit kan. And then dia pun ambil barang tu, and then hantar dekat dia punya customer lah kan. So dia pakai kereta, and then habis tu dekat dalam universiti dia ada runner lagi. Ada runner, student juga. And then dia pass kat runner dia tu akan pergi hantarlah barang-barang tu dekat student kan. Okay, so dia pun patah balik, pergi lagi ambil barang. Ni trip yang kedua lah kan. And then masa mula-mula tu dia buat seorang-seorang je, tapi sekarang ni order tu dah banyak. So dia dah kena ada team. So hantar barang, dia pergi ambil lagi, hantar lagi, and then runner dia pergi hantar lagi, and then habis pergi lagi pasar raya, ambil lagi, hantar lagi. So that is the structure lah. So faham tak? Okay. So kita macam JMN ni, kita gunakan that business model lah untuk kita buat personal shopper ni. And then ramai yang tanya macam mana nak start kan. So macam awang ni, sebab dia buat dekat dalam kampus. So dia tak boleh lah nak macam mahal, RM10, RM20 macam tu. Tapi volume lah kan. And then dia kata kalau macam dia ada juga provide service dekat orang luar. So kalau orang luar ni dia punya charge tu mahal sikit lah kan. And then saya planning, saya nak expand benda ni lah. Sebab saya nampak benda ni adalah masalah besar. Nak beli barang semua. And then macam I'm willing to pay RM50 untuk orang tolong beli barang lah kan. So saya fikir why not kita buat satu sistem, siapa-siapa yang nak beli barang, so kita charge dia dalam RM50. Okay, tapi sebelum tu actually company saya ada partner dengan satu company lah. So company ni memang dah ada benda tu. Cuma company ni dia hanya operation dia dekat KL dengan Selangor je. So saya pun supply lah driver kita dekat this company. So kita sempat buat kerja tu satu hari je. And then lepas tu esok ni dia kata dia stop. Sebab apa? Driver yang saya supply tu driver Melayu, orang Islam. And then bila dia orang sampai je, dia orang kena hantar benda yang non halal. Ada yang kena pergi kedai Cina, ambil hantar barang lah, babi lah, arak lah apa semua. So walaupun dekat dia punya apps tu ada function, dia orang boleh macam kalau dia orang tak nak hantar barang-barang non halal, dia orang off. Tapi walaupun dia off benda tu, still lagi
diorang terpaksa ambil barang-barang non halal. So kita punya driver ni tak selesa lah, bising. Tapi macam mana, sebab this company pun dia cakap okay, barang semua barang halal. And then bila diorang ni buat kerja, dekat apps tu memang cakap okay, ni you boleh pilih, you nak deliver barang halal, boleh. Tapi bila dia, walaupun dia activatekan yang halal punya barang pun, diorang tetap terpaksa hantar barang non halal. So this driver not comfortable lah, not comfortable. And then esoknya that company pun macam stop kita. Diorang pun tak nak continue lah, sebab this company dia pun dapat job tu daripada company lain. So ada company lain yang develop benda tu, this company JV dengan dia, and then kita supply driver lah. Alright. So bila jadi macam tu, driver kita tak happy lah, and then kita pun tak boleh nak continue lah kalau macam terpaksa hantar barang-barang macam babi lah, arak lah apa semua. So the driver not comfortable lah. Kalau you jadi driver, kalau you orang Islam, you rasa macam mana kan? You rasa macam mana? You hantar, you pergi masuk kedai Cina, and then ambil barang-barang yang non halal apa semua. So of course lah you rasa tak selesa, walaupun you dapat duit RM100-200 kan. So you rasa duit tu, macam kalau orang Islam ni, kalau dia dapat duit tu dia rasa tak comfortable lah, sebab benda tu tak halal. Walaupun dia tak sentuh, dia tak makan apa semua, tapi orang Islam ni, dia kalau boleh dia nak elak benda tu lah. So bila jadi macam tu, and then macam company saya tu, kita fikir macam mana kita nak buat benda ni kan. And then macam saya nak buat apps pun semua tu dah, memang apps ni kalau nak buat tu 2 bulan 3 bulan pun siap. And then takkan kita nak tunggu 2-3 bulan. And then so berbalik kepada yang cerita Awang Iskandar tu, so kita gunakan dia punya business model. Cuma Awang Iskandar ni dia cari customer dia. And then customer tu bila dia dah selesa guna servis Awang Iskandar, so customer tu dia akan repeat kan. So macam saya juga, bila saya guna staff saya dah 3 kali dah kan. So setiap kali saya guna, saya bayar RM50 kan. So sekarang ni dah almost 3 minggu kan. So setiap minggu saya akan bayar RM50 kan. Tak banyak, tapi kalau satu hari you boleh dapat 10 orang customer, and then kalau you manage betul-betul macam Awang Iskandar ni, mula-mula tu tak apa you buat sendiri dulu, tapi kalau you dah ada 10 orang, 20 orang customer apa semua, you tak boleh lah buat seorang-seorang. You kena ada team. Satu orang duduk dekat dalam pasar raya tu, tolong ambil barang, and then you just pergi pasar raya, pick up, hantar dekat customer, lepas tu settle, ambil lagi. And then kita target, kita tak boleh lah buat murah-murah RM10 apa semua, tak baloi. And then macam personal shopper ni, kita tak nak pakai motosikal. Sebab motosikal ni dia limited nak angkut barang semua. So macam saya punya team semua ada kereta kan. So kita akan pakai kereta. And then kalau pakai kereta macam Awang Iskandar tu, RM10 tu boleh sebab dekat. Kalau macam jauh apa semua memang meninggal kan. Tak boleh. So saya set kita buat RM50. Macam yang saya bayar lah. And then bila kita nak buat RM50, kita tak boleh nak offer dekat semua orang. Sebab nanti akan ada orang cakap, oh you punya servis mahal lah RM50. Tapi kalau macam orang yang ada duit, dia tak ada isu lah RM50 daripada dia nak pergi beratur berjam-jam semua kan. So baik dia bayar RM50, berbaloi. Pada saya berbaloi, tapi pada orang yang tak ada duit, pada dia tu mahal. So kita jangan fokus dekat orang yang tak ada duit. Kita fokus pada orang yang ada duit. Sebab kalau you fokus kepada orang yang tak ada duit, yang sakitnya you. Sebab servis ni, kalau you fokus kepada orang yang tak ada duit, memang you sakit lah. Sebab orang yang tak ada duit, macam tadi pun ada orang share kan. Ada runner ni, dia beli barang dekat untuk Datin lah, dia cerita lah, dekat Datin kan. So Datin tu bayar dekat dia RM4 seposen. Tak berbaloi lah kerja dia apa semua kan. Dia bukan apa, sebab dia jadi macam tu sebab satu, dia tak ada brand kan? Tak ada brand. Lepas tu, so bila tak ada brand, orang tak yakin lah, orang akan bayar murah-murah. Alright. So macam mana nak cerita pasal brand ni? Dia macam ni lah. Ada orang dia suka bawa Mercedes. So Mercedes kan. Tapi ada orang dia tak mampu pakai Mercedes. So dia hanya mungkin dia boleh bawa Pro 2, kereta murah kan.
And then kalau kita cuba jual Mercedes dekat orang yang biasa pakai Pro 2, orang yang pakai Proton apa semua ni kan, bukan nak kata tak bagus, tapi kalau kita cuba jual Mercedes dekat orang macam ni, dia akan kata tak boleh. Sebab dia kemampuan dia that is not the level lah. And then kalau kita cuba jual Pro 2 ke Proton kepada orang yang dah biasa pakai Mercedes, dia rasa macam satu penghinaan lah kan. So setiap orang tu dia punya keperluan tu berbeza, bergantung kepada dia punya kedudukan kewangan lah. So GMX ni kita fokus kepada orang yang ada duit, orang yang ada duit kan. So saya cakap N40 ke atas lah, maknanya orang tu income RM5,000 ke atas lah. Kalau orang tu income RM5,000 ke atas, so RM50 tu pada dia nothing, daripada dia nak pening kepala, nak pergi start enjin kereta, pergi beli barang apa semua kan. So that is the structure lah. Alright, so faham tak? And then you jangan cakap nak bagi sewa, nak provide service tu dekat orang kampung lah, orang yang kerja government lah, orang yang nak murah-murah apa semua. So kalau dia nak murah, pergilah cari yang murah-murah, runner apa semua kan. Tapi benda tu tak ada kan. Tambah-tambah sekarang ni it's not easy lah, it's not easy. So dalam bisnes ni kita kena ada sasaran pelanggan yang kita jelas. So bila kita nak provide service kepada customer yang berduit ni, so orang yang berduit ni dia bukannya kau boleh mesej dia back in dekat you, and then benda tu kena bersistem. So that's why Greenmatic ni macam Awang Iskandar ni, sebab dia boleh dapat customer, sebab customer tu memang dah kenal dia, dah percaya kat dia kan. So macam you all, kalau you baru nak start, tiba-tiba you nak suruh customer tu bank in dekat you, of course lah customer tak akan percaya kat you. You minta RM50, memang confirm orang kaya pun tak akan bagi, sebab dia tak percaya kat you, dia tak kenal you. Tambah-tambah kalau you pakai WhatsApp gambar tipu, gambar palsu kan, so lagilah dia punya skeptical tu tinggi kan. So apa yang kita buat adalah kita create sistem lah. So maknanya customer ni dia nak order, dia kena order melalui sistem. So kita ada buat website kita. Contoh lah saya tunjuk kan. So far you all faham tak ni apa yang cerita ni? Go Greenmatic. So kita ada website lah. This is website company saya lah kan. So ni website kita. Alright, gogreenmatic.com. Okay, that is our website lah. Ini website ni pun dah ada banyak. Website ni pun kita develop dah habis ratus ribu lah tuan. So kita klik sini. So ada satu menu baru kita buat. Dulu ni tak ada ni, sekarang ni baru kita buat. So kita ada satu menu personal shopper delivery. So dekat sini dia adalah dia punya proses, very simple je. So saya baca lah dia punya term and condition lah. So dekat sini kita tulis lah, do you need grocery delivery service to your home? We are ready to assist you. So yang servis ni fokus dia adalah beli dan hantar barang runcit je. Kita tak ada nak suruh hantar kotak lah, jeruk lah apa semua, tak. Kita betul-betul fokus beli dan hantar barang runcit je. Kalau macam ada orang nak hantar barang-barang tu semua, kita jangan cuba buat terlalu banyak benda lah. Macam banyak je apps kat luar sana kan. Tapi dia cuba buat terlalu banyak benda. Baiki paip pun dia nak buat, repair aircon pun dia nak buat, cuci rumah pun dia nak buat, personal shopper pun dia nak buat. So banyak sangat. Sebab tu dia tak boleh nak expand. So macam Greenmatic ni, GMX ni, kita betul-betul nak fokus beli barang runcit je. Kita tak payah nak fikir benda lain. Alright. So dia punya term and condition, our service is to buy and deliver grocery item from the nearest supermarket within 15 km radius from your home. Okay, so kita punya servis ni, kita akan beli barang daripada supermarket pasar raya yang terdekat dengan rumah customer. Jarak dia tu 15 km, tak boleh lebih. Kalau lebih, kalau you rasa nak sedekah, okey lah kan. Tapi setiap customer ni, kita fokus dekat town je, dekat bandar je. Jangan you pergi kampung-kampung, kawasan hutan semua kan. So fokus kita adalah fokus customer yang duduk dekat bandar-bandar utama lah. Macam
dekat Sepang ni ke kan. Sepang ni kira bandar jugalah, Pekan lah kan. So at least ada pasaraya lah. Tempat tu mesti ada pasaraya yang terdekat yang you boleh beli. Janganlah sampai you nak pergi pasaraya pun kena drive sampai 50 km lah. So not worth it lah, dengan minyak, dengan penat semua kan. Even sekarang ni pun you hanya boleh bergerak 10 km je kan. Betul tak? Sekejap lah, saya baca komen. Apa komen korang ni? Oops. Okay. Bila kita duduk sebumbung di bawah JMX dan run servis ni sama-sama, kita akan ada rangkaian seluruh Malaysia. Itu akan meyakinkan orang untuk spend pada brand kita. Setuju tuan. Dengan sistem dan jenama yang kita dah ada sekarang pun menguatkan keyakinan orang pada brand. Alright, kita dah ada website dan network seluruh Malaysia. Ini meyakinkan orang pada brand. Okay. Alright, so itu yang pertama lah. Sebab saya rasa masalah kalau you buat seorang-seorang, semua orang tak yakin, orang tak nak bayar kat you. Itu yang jadi macam runner daripada tawar tu kan. Orang bayar RM4 kan. Sebab apa? Orang tak yakin, orang skeptikal kan. Tapi kalau you ada brand yang kuat, macam Mercedes kan, brand dia kuat, orang willing to pay harga yang mahal sebab brand. And then kalau cuba Pro 2 nak jual harga Mercedes, memang tak lah kan. Sebab brand tu. Alright. And then the service nombor 2, yang ni saya baca lah, you boleh tengok dekat dia punya website. The service only for customers living in major cities in Malaysia including Sabah and Sarawak. Maknanya kita fokus dekat yang tinggal dekat bandar-bandar besar je. So janganlah pergi dekat kawasan pedalaman semua kan. So yang tu susah sikit lah kan. Alright. And then nombor 3, we purchase and deliver halal product only. So this project kita hanya provide untuk beli barang runcit halal. Janganlah kita tak terima kalau macam customer tu nak suruh kita beli arak ke, beli babi ke, kita tak terima lah. So this project untuk yang Muslim only lah. Tapi kalau macam driver tu non-Muslim, boleh je, tak ada masalah. Cuma syarat dia adalah barang tu adalah barang halal je. Kita tak nak barang non halal. Kalau dia nak beli barang non halal, dia boleh guna provider lain lah. Alright. Kalau ada apps lagi senang tuan, pendapat saya. Apps ni lambat tuan nak buat. Lambat. So dia mungkin 2 bulan 3 bulan baru siap. So kita tak ada masa nak tunggu. Alright. Tak payah nak tunggu semua ada. Okay, and then apps ni bukannya murah tuan. Sekali lu buat, you sebut mulut je, you sebut je nak buat apps. Programmer dia minta 40,000 untuk buat satu apps lah. And then biasanya dia ambil masa 2 ke 4 bulan baru siap apps tu. So it's not easy lah. Alright. So jangan tunggu semua nak ada baru kita nak jalan. Sila-sila kita siap app, benda PKP dah habis lah, buang masa je kan. Alright. And then nombor 4, maximum purchase not more 500 per delivery. So maknanya sekali dia order tu maksimum 500 lah ya. Tak boleh lah dia order sampai RM3,000. Itu bukannya beli barang runcit, itu borong kan, nak apa kan. So maksimum 500. Macam saya pun beli 500 pun kira separuh jugalah kereta tu penuh kan. So maksimum 500. Kita tak, kalau lebih daripada tu kita kena charge lain lah. Sebab kita bawa kereta je kan, bukannya bawa lori kan. Alright. Boleh ke kita lepas Roblox macam GrabFood? Boleh je tuan. Sebab tuan boleh je cakap nak beli barang runcit kan, apa masalah je kan. Janji dia jarak dia tu kat situ je kan. Tapi nanti macam kalau you ada order macam Greenmatic pun kita boleh bagi surat. Kita boleh bagi surat kan, sebab nak beli barang essential kan. Kalau macam you nak beli barang runcit, takkanlah polis nak tahan, tak boleh kan. Tapi macam ada setengah orang dia tak nak keluar, dia nak ada orang tolong beli kan. So that's why the idea ni lah. Okay. And then kita punya syarat, book today, delivery next day. Maknanya dia order hari ni, and then settle payment apa semua, and then delivery tu esok lah. Janganlah order hari ni nak kan, hari ni nak masak, hari ni nak tak boleh. So dia order hari ni, payment semua clear, esoknya baru kita akan deliver lah. So dia maknanya dalam 24 jam lah. And then macam mana dia punya charge dia adalah RM50. And then macam mana dia punya proses. So customer ni dia kena bayar dulu RM50. Alright. So kalau kita klik kat sini, so
So kita klik kat sini, customer dia kena bayar dulu lah kan. So dia kena bayar. So this is the system lah. So payment ni dia akan pergi dekat company, dia akan pergi dekat syarikat, dia tak pergi ke individu lah. Alright, so kita guna sistem. And then okay, lepas tu bila dia dah bayar RM50, lepas tu kita akan dapat information lah, kita akan dapat information. And then kita macam team saya akan WhatsApp customer tu, kita akan communicate dengan dia. Okay, minta senarai barang lah. So customer tu kena bagi senarai barang kat kita. And then kita tengok lah ada tak driver yang terdekat dengan area tu. And then kita akan forward dekat driver yang terdekat lah kan. Okay, so driver tu dapat. And then customer ni, driver ni dia contact customer. And then customer ni dia kena bank in duit dekat driver lah, RM100 ke RM200 ke RM300, maksimum RM500. So customer tu dia tahulah bajet berapa kan. So macam saya tahulah, okay, barang-barang ni aku tahu dalam 300-400. So kita back in ngam-ngam je, jangan kurang kan. So driver tu dia dapat duit, dia pergilah beli barang. And then settle, hantar dekat customer. So kita request lah driver ni, dia ambil gambar ke, dia ambil video ke apa semua, testimonial pada customer. And then dia post kat kita. And then so kita akan follow up dengan customer, tanya customer dah dapat barang apa semua. And then so kalau semua tu clear, duit yang RM50 tu kita pecah pada 3 lah kan. 3. Yang pertama RM50, RM30 ni driver punya. So RM10 ni company saya ambil lah. RM10 ni kita biasanya kita reserve untuk referral. Referral lah. So kalau tak ada referral apa semua, maknanya company saya ambil RM20 lah. Tapi kalau ada referral, kita akan bagi dekat referral. So actually company saya ambil RM10 je. Okay, so driver ni, and then macam setiap driver kita pun bagi you link. Kita bagi, so setiap orang bila siapa-siapa yang dah daftar sebagai driver, so team saya akan hantar email. So dekat email tu you kena install satu apps lah. Satu apps, ni dia punya apps. Siapa yang dah install apps ni? Avana tu. Alright, so that is the apps lah, Avana kan. So siapa-siapa yang dah daftar sebagai kita punya driver, so kita akan hantar email. So saya tunjuklah contoh email tu. So faham tak dia punya flow kan? Ada tanya macam mana nak start, So macam GML ni kita tak bagi job tau. Kita tak bagi, senang cerita, kita tak bagi ikan kat you. So kita ajar you macam mana nak cari ikan. Kalau you nak tunggu job apa semua, you daftar adalah mana-mana app semua kan. So macam ada few company lah, ada lori apa semua, tapi you bawa lah apa, babi ke arak apa semua kan. Company lain saya tak tahu, ada bungkus IT lah, lalamu apa semua kan. Right. Okay, saya baca sekejap komen kau lah. Okay. So saya harap apps memerlukan masa dan modal yang sangat banyak sebelum betul-betul fully running. Target kita sekarang adalah nak bantu seramai yang mungkin, secepat yang boleh dalam cabaran PKP ni. Betul, apps tu lambat nak buat. Dan kita memang ada apps Avana untuk support sekarang ni. Alright, so kita start dengan apa yang ada, tak payah nak tunggu semua ni lah. And then adakah setiap peserta JML dan JMS secara automatik jadi personal shopper? Dan Greenmatic Act atau kena isi borang berkenaan juga tuan? Kena apply. Sebab saya nampak sekarang ni JML dengan JMS ni dia acah-acah kaya. Dia acah-acah kaya kan. So kita offer apa semua, dia orang buat je. Saya ingat dalam kita punya driver Greenmatic Act ni ada tak sampai 10 orang pun JML yang daftar. So saya rasa dia orang ni dah kaya sangat, tak payah nak kerja dah. So acah-acah kaya lah kan. So yang banyak join ni adalah orang luar. And then rupanya bila kita buat benda ni, asalnya kita just nak recruit driver. And then asalnya kita nak offer kepada lisensi kita, GML, Greenmatic Licensee, dengan Greenmatic Independent Supplier. Tapi kurang sambutan. Walaupun kita dah ada dalam grup kita ada dalam 6,000 lebih kan
So saya cuba blast ke tapi tak ada. So diorang ni saya rasa mungkin acah-acah kaya lah. Dah kaya sangat kan, tak payah nak kerja apa semua kan. So relax lah, hutang tak payah bayar apa semua. And then so saya pun tak apalah, diorang tak minat. So saya pun tanyalah buat live apa semua kan. And then banyak mesej yang saya dapat lah. Memang sedih tuan-tuan. So memang sedih. So rupa-rupanya bila PKP ni, yang bukannya setakat orang yang buat kereta sewa terjejas tuan-tuan, driver taksi, orang yang buat e-hailing pun terjejas juga. Sebab macam driver taksi, ada seorang tu, kakak tu kan, kakak tu dia ibu tunggal, dia kata, dia mesej saya, dia ibu tunggal, dia bawa taksi dekat area KL. So dia memang tak ada income sekarang tuan-tuan. Dia tak ada income kan. Sebab dia bawa taksi, tunggu dekat KLIA kan. Macam mana? Mana ada flight lah sekarang ni. Sekarang ni tak ada flight. Tak ada orang turun flight. Memang tak ada. So dia tak ada income. Kalau macam Tuan Justin, you makan gaji, tak apalah. Boleh, ada still lagi ada income. Macam orang bawa taksi, full time bawa taksi. Mana dia nak dapat duit? Kan? Mana dia dapat duit? Okay, orang yang bawa e-hailing, yang full time, yang bawa Grab, yang bawa MyCar apa semua. So orang dah tak bergerak sekarang ni. Memang still ada lagi, tapi dia punya demand tu memang drop gila. Mungkin dulu dia boleh dapat RM200, RM300. Sekarang ni mungkin RM50 pun belum tentu lagi, susah. Saya tak tahu, mungkin dalam ni ada yang bawa Grab. So Tuan Syed Sulaiman pun adalah antara driver Grab. Ada tak efek? Bayar kepada syarikat Greenmetric. Okey, kita akan keluarkan surat kebenaran. Dan ada tim yang memang dah running buat job ni. Sebab tu kita target dalam radius 10-15 km masih mematuhi. Kena daftar juga tuan. Kita akan masukkan dalam grup khas dan guide tentang sistem dan sebagainya. So yang this project ni kita hanya bagi dekat orang yang nak je. Kalau dia acah-acah kaya apa semua tu, lantak dia orang lah, terpulang. So tak guna kita nak offer dekat orang yang tak nak kan. Hari ni saya beli barang over RM6, customer transfer lagi baki RM6. Alright, good. Apps Avana, logo kucing, bereka pelangi. Alright. Lisensi semua bos-bos kita bantu yang memerlukan. Betul? Ramai kat luar sana yang memerlukan bantuan untuk cari sesuap nasi yang JMA nak bantu. Saya suami yang daftar. Okay, good. JMA tertubuh atas fikir kita nak sediakan peluang untuk semua yang terkesan kerana PKP ni. Syed Sulaiman, betul tuan, lumpuh terus. Grab tak ada job terus tuan. Ni tak ada. So saya tak terfikir benda tu lah. Bila saya live tu semua, ada orang PM semua, dia cakap macam ada seorang tu, pakcik tu. Pakcik tu dia mesej saya, dia kata, bos macam mana nak jadi driver? Macam mana nak jadi driver? So bukannya saya macam okay, untuk pengetahuan you all, JMX ni kita start 9 hari bulan April tuan-tuan. Kita start 9 hari bulan April. Officially lah. Sebelum tu kita just test project lah. Yang awal Iskandar tu dia buat sendiri-sendiri kan. 9 hari bulan. So sekarang ni 9 hari bulan. Hari ni 12 bulan. Hari ni dah 12. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Baru 4 hari tuan. JMX ni baru 4 hari tuan. And then you expect kita nak buat apps, nak develop sistem, nak buat laman web apa semua. Tak ada masa tuan-tuan. And then kita nak cepat, kita nak buat duit cepat. And then kita nak bantu seramai mungkin orang. Kita nak bantu orang yang nak beli barang runcit. Dan kita nak bantu orang yang driver-driver ni. So tak ada masa nak buat app semua tu. Semua lambat. So kita start dengan apa yang ada je. Cuma Greenmetric kita tak boleh nak janji bagi job dekat you. Okay, kita tak boleh nak bagi job dekat you. Sebab baru start 4 hari tuan. Ini kalau macam kita marketing pun, kita marketing pompang kan. Orang bayar, driver tak ada, tak guna juga. So sekarang ni apa yang kita punya strategi adalah, first sekarang ni kita rekrut driver dulu. So kita sediakan dia punya network. So sekarang ni saya tengok dalam grup ni dah ada dalam 400 lebih tapi tak semua yang daftar. Dalam grup Telegram pun ada 100 macam tu lah, 100. So kalau kita blast apa semua, tak guna juga. Dan dalam 100 tu pun ada juga yang tanya macam mana nak start apa semua. So semua orang menunggu job. So my advice adalah you join it. You bukannya kita bayar gaji tuan-tuan. Kita tak bayar gaji. So masing-masing kena ada effort sendiri. Macam Awang Iskandar kan,
Masa dia start, dia ada duit RM26 tuan-tuan. So kalau dia tak buat something, dia tak boleh makan lah. So dia usaha sendiri. Dia dah ada database, dia blast dekat database. Tapi macam you all, you tak ada pengalaman apa semua, you start dengan siapa yang you kenal. So you message lah dekat jiran-jiran dulu ke, kawan-kawan ke, family yang dekat-dekat apa semua kan. So kalau dia macam masih lagi skeptical, apa yang kita suruh you buat adalah you test tu, bagi free trial, kepada jiran-jiran ke, kawan-kawan apa semua. Message ada orang, message dekat WhatsApp kan. Assalamualaikum, saya Wahi, saya ada sediakan servis personal shopper, beli dan hantar barang runcit kan. So sekarang ni kita ada promosi, kita nak bagi test projek, bagi free delivery untuk 3 orang pertama. So kalau berminat, reply WhatsApp saya ni kan. So you dapat, tak apa, you provide service free dulu, tapi you kena minta feedback dia, testimonial ke apa semua. So daripada testimonial tu you gunakan untuk marketing. You boleh post dekat kita punya group Telegram apa semua. So masing-masing boleh guna. And then kita viralkan video tu, viral kan. So bila orang nampak, oh dia punya servis ni, JMN ni ada servis apa semua. So bila viral benda tu, so demand tu barulah start ada. And then macam you dah dapat customer, and next time kalau orang tu you dah and then of course lah customer tu dia akan guna lagi barang runcit. Bukannya kau beli setahun terus boleh habis, boleh tahan setahun kan. So every week orang akan beli. So next time kalau orang tu nak beli lagi, dia tak boleh lah free kan, kena bayar. And then you gunakan macam Awang Iskandar ni, macam contoh Awang Iskandar kan. So dia start, dia offer dulu kan. So sekarang demand dah banyak apa semua, dia dah bina team dia kan. And then dia dah start kumpul testimonial. So customer dia tu makin banyak. So mula-mula dia buat tu dapat RM80, RM150. Sekarang ni everyday RM300. Sebab apa? Customer dia dah banyak. So you all pun yang baru-baru start ni, better you start secepat mungkin. You jangan tunggu je kan. So you message je dekat family you, kawan-kawan ke, rakan sekerja ke, siapa saja. And then kalau diorang tu masih skeptical, you boleh bagi free trial kan. 3 kali minta testimonial apa semua. And then share testimonial tu dalam group Telegram kita, and then semua orang boleh pakai, and then kita viralkan benda tu, and then supaya orang start order. And then kalau macam let's say lah Mimi you duduk dekat Sungai Petani, and then ada orang order, orang tu duduk kat Selangor, takkan you nak bawa beli barang. So you boleh pass dekat dalam group, and then bagi dekat driver tu lah, driver dekat Selangor kan. So you dapat commission RM10. So this system, walaupun driver tu dia tak dia tak deliver barang, kalau dia promote melalui link Avana tu, dia dapat RM10 juga. So kalau masing-masing promote, satu driver dia promote melalui link dia, confirm dia dapat RM10. Okay, kalau dia yang bawa kereta tu, dia bawa tu, dia dapat lagi RM30, so RM40 kan. Tapi kalau dia promote, dapat order tapi kawasan tu jauh, so dia boleh pass dekat driver lain kan, so dia dapat RM10 lah, driver tu dapat RM30. And then customer ni pula, kita boleh suruh dia daftar sebagai agent affiliate juga, so dia akan customer ni, kita cakap lah, tuan, kita pun ada program referral affiliate. So kalau dia promote dekat kawan-kawan dia, dia pun dapat juga RM10. So senang je customer ni, dia promote dekat 5 orang kawan-kawan dia, family apa semua. So dia dapat RM10, RM50. So dia punya servis tu free dah kan. So benda tu, bila kita buat benda ni sama-sama, dia akan viral tau. So sebab dia ada structure tu, dia ada sistem referral apa semua. Tapi kalau you buat sendiri macam Awang Iskandar, dia buat sendiri apa semua, benda tu susah nak scalable lah. Dia hanya boleh kat situ je, sebab dia tak ada commission, dia tak ada reward apa semua. So yang ni yang Greenmatic buat, itu yang berbeza lah. So driver dia boleh promote, customer dia boleh promote apa semua. So kalau you dapat satu orang customer ni dia happy, and then kita suruh dia recommend dekat 5 orang kan, 5 orang. So 5 orang ni dia guna servis, and then dia happy, dia recommend dekat 5 orang lagi. So dah dapat 25 orang. 25 orang ni recommend lagi dekat 5 orang kawan-kawan dia. So kita dah dapat 125 orang. 125 orang kali dengan 5 lagi. Cuba kira tengok berapa dah. Okay, kalau satu orang customer you dapat 1 kali 5 lah kan. So 5 kali 5
25 kan. 25 kali dengan 5 125. 125 kali dengan 5 625. So saya target satu hari you hanya serve 10 orang customer je. 10 orang. So 10 orang customer maknanya satu orang customer net you dapat RM30. RM30 kali dengan 10 you dapat RM300. And then every day you dapat serve 10 customer. 10 kali dengan 30 maknanya 300. Betul tak? Satu hari you serve 10 orang customer kali dengan 30 hari. Maknanya sebulan you akan serve 300 orang customer kali dengan RM30. So potensi income you RM9,000. Tapi benda ni dia bukannya hari ni you buat terus meletup-letup apa semua kan. So dia ambil masa. Macam Wan Iskandar, dia dah almost 3 minggu lah dia buat kan. So sekarang ni dia dah start momentum tu. Dia dah start dapat momentum 300, 400, 300 apa semua kan. Mula-mula tu Awang Iskandar pun sama juga. Dia dapat RM100 satu hari apa semua. Tapi lama-lama sekarang ni dah 200, 300 apa semua. So dia start build momentum. Sebab selagi customer tu happy dengan you punya service, and then dia orang pula ada dapat reward, commission apa semua, of course lah benda tu sustain. Alright. So far faham tak? Guna poster video testimonial dalam group kita, buat copywriting sikit, letak link affiliate kita dan blast kepada semua kontak customer booking di mana pun kita akan jana pendapatan dari commission affiliate atau sebagai personal shopper. Faham ke? Alright. 9k sebulan Tuan Reza, 9k. Kita dapat job, serve customer dengan bagus, customer suka dan akan pakai lagi, dan dia akan start recommend kepada jiran dan kawan. So that is itu yang actually this model, itu yang Greenmatic pakai. Itu yang kita pakai. So banyak lisensi kita, macam lisensi saya memang dia orang dah faham lah dia punya structure tu kan. Tapi yang baru-baru ni mungkin tak tahu, mungkin mindset you masih mindset kalau you biasa bawa e-hailing, buat apa aku nak promote apa semua, aku tunggu je kan. Macam company besar tu boleh lah kan. Tapi macam kita ni bukannya kecil, baru benda tu baru 4 hari kan. Tapi kalau bila you the moment you start dapat customer je, dan customer tu happy, dia start recommend je, you kita tak payah nak promote apa sangat. Dia akan, benda tu dia akan automatic viral. Dia panggil free cost, zero cost marketing lah. Zero cost marketing. Alright. Macam sistem pass job dalam Go Greenmatic, dapat job pass pada rakan-rakan untuk dapat commission. Ya, lebih kurang macam tu. So macam lisensi Greenmatic memang dia orang faham. So that's why kita perlu, kalau lah kita ada, let's say lah kita ada 10,000 driver kan, and then 10,000 driver ni masing-masing promote kan, and then satu driver dia pegang sekejap, 10,000 driver, saya target kita nak ada 10,000 kan. Satu orang driver pegang 300 orang kan, 300 so 3 juta lah. Penduduk Malaysia ada 32 juta tuan-tuan. Alright. So contohnya kita ambil satu contoh lah dekat, siapa nak ambil satu contoh? Kita ambil Justin. Justin, you dekat mana? Tuan Justin, you dekat mana? Dekat KK kan? Okay, dekat KK. Dekat KK tu berapakah jumlah penduduk dia? Berapakah jumlah penduduk dekat KK? So senang, kita tak payah KK lah, kita ambil satu Malaysia lah, satu Malaysia kan. Saya tak sabar nak mulakan job personal shopper. Okay, car rental Wijana. So far apa yang you faham? Apa yang you faham daripada video ni lah. So saya terus terang, kita tak janji, kita tak bagi ikan kat you, tapi kita sediakan pancing untuk you. Sistem Avana tu, network tu dengan Telegram, support, apa saja, surat apa semua, kita sediakan pancing untuk you. Tapi you kena lagi mancing. You kenalah promote, cari customer apa semua. Tapi kita tak adalah bagi ikan kat you. Alright. So let's say lah, kita nak tengok dia punya berapa besar market ni kan. So penduduk Malaysia ada 32 juta tuan-tuan. 32 juta penduduk Malaysia. So katakanlah 10% tu dia tak duduk dekat Malaysia. Mungkin dia orang ni dah pindah duduk kat luar negara kan. So
32 juta kali dengan 90% berapa tuan-tuan? Cuba kali. 32 juta kali dengan 90%, berapa juta? Bila semakin ramai customer guna servis kita, kita boleh berkongsi rezeki dengan orang lain, kongsi rezeki bersama. So this project actually, asalnya saya nak tolong saya punya licensee je lah, tapi saya nampak rupanya banyak lagi orang yang tambah-tambah sekarang ni. Macam baru ni ada seorang abang tu, dia kena VSS kerja kat Jaya kena VSS, tak tahulah kenapa kan. Mungkin pasar raya nak cut cost semua. So banyak future akan ada ramai orang kena buang kerja. And then driver taxi, orang yang bawa e-hailing pun semua, orang yang bawa kereta sewa, semua efek tuan-tuan. Semua efek. Tak ada income pun semua. Takkan you nak tunggu. Kalau orang kerja makan gaji tak apa. At least dia orang ada gaji. Tapi macam orang yang kerja sendiri ni, kalau kau tak kerja, kau tak ada income, kau nak makan apa? Betul tak? Macam saya ada gaji. Tak apa kan. Tapi company pun sakit juga kalau tak ada income kan. So kita kena usaha. Alright. So kita kira tadi penduduk Malaysia ada 32 juta orang. And then kita kali dengan 90% lah. Saya cancel lah. Kita tak kira yang KK lah. Kita kira Malaysia punya. So 32. Ada iklan pula. 32 juta. Nampak tak? Kali dengan 90%. Bersamaan 28.8 juta orang penduduk lah kan. So daripada sini kita pecahkan kepada B40, M40 dengan T20 lah kan. So kita B40 tu kita tak nak fokus lah. Sebab mungkin diorang ni tak ada bajet, RM50 tu mahal apa semua kan. So kita target M40 dengan T20. So maknanya kat situ adalah 60%. So daripada sini kita kali dengan 60%. Kali dengan 60%. So dekat sini ada 17.28 juta potensi pelanggan kita lah. So M40 maksudnya adalah saya tulis sini. M40 silawan. Dia punya income dia adalah RM 5K ke atas. 5K. T20 dia punya income dia adalah, biasa orang buat lah 8K lah, tapi kita ada yang lebih kan. Kita buat 10K kan. Ini adalah M40 dengan T20. Dia punya average income lah kan. Alright. So dekat sini, kalau total penduduk Malaysia adalah senang cerita kita ambil 28.8 juta kan. 28.8 juta. So dekat sini M40 28.8 juta 28,800 kali dengan 40%. So dekat sini M40 saja 11.52 juta lah. M40 bersama dengan 11 berapa tadi? 5 juta. 11.5 juta. 11.5 juta. So setiap orang ni 11.5 juta ni kan, 11.5 juta ni dia punya average income dia adalah RM5,000 sebulan. Cuba kira 11.5 juta kali dengan RM5K. 11.5 juta kali dengan 5K kan. Mana tudung aku? Oh ni. Okey, berapa dapat? 11.5 juta kali dengan 5K.
kali dengan 5,000. Wow. 57.6 bilion income dia orang ni. RM 57.6 bilion. Okay. Lepas tu yang T20 pula. T20. Tapi yang ni jangan kita ambil macam tu je. So let's say lah, kita bahagi dengan 4 lah. Bagi dengan 4 kan, terlalu besar. Bagi dengan 4. Alright. Sebab mungkin satu family tu dia ada 4 orang kan. So 57.6 bilion kita bahagi dengan 4. Bagi dengan 4. So dekat sini 14.4 bilion. Sebab apa bagi dengan 4? Sebab satu family tu mungkin dah average 4 orang kan. So sangat RM 14.4 bilion lah. Sorry tulisan saya kan. Ini untuk M14 lah, potensi income kan. Lepas tu kalau macam T20, T20 kita kali dengan 28.800 28.8 kali dengan 20%, bersama dengan 5.76 juta lah kan. 5.76 juta. Dia orang punya income ni adalah RM10,000 sebulan kali dengan 10,000. Oh, 100,000 pula. 28.800 kali dengan 20% kali dengan 10,000. So sama 57.6 bilion kan. Kita bahagi dengan 4 lah. So 14.4 bilion. So sama RM 14.4 bilion. So market tu 14.4 bilion kita kali dengan 2. So bersamaan dengan sebulan golongan ni dia punya income adalah 28 bilion. 28 bilion. So alah setakat RM50 kan. Sebulan dia spend RM200 pun semua tu tak luar pun duit dia kan. So tapi janganlah kita fokus yang B40 ni. B40 ni mungkin dia rasa mahal apa semua kan. So sama juga kita ni macam personal shopper Mercedes punya level lah. So kau janganlah personal shopper kereta sorong yang RM10, RM5 apa semua kan. Memang letih lah buat kerja tu. So kita nak bina personal shopper yang Mercedes punya level. So apa? So kalau Mercedes lah, kalau orang beli Mercedes, sebab apa? Brand yang tu ketahanan. Macam Mercedes ni kalau bawa memang senyap je kan. Senyap je kan. Tak ada lah kalau macam bawa Pro 2 kan, bising nak borak pun tak boleh kan. Kalau Mercedes, kalau you biasa bawa Mercedes kan, memang senyap je. You corner pun sedap je kan. Kalau langgar bumper pun memang tak rasa. And then dia punya body tu memang kuat gila kan. Kalau accident pun semua memang safe. Safe, senyap, selesa, mewah kan, eksklusif. So that is the brand represent lah. So macam GMN ni pun sama juga. Trusted, kita nak bina trusted, halal, bersih, kemas, pantas. So benda-benda tu yang kita nak bagi orang nampak. Okay, kalau aku order guna personal shopper GMX ni, okay, dia punya harga mahal tapi memang trusted, memang tak ada penipuan. And then driver dia pun semua professional. Memang bukannya datang selekeh pakai low pendek, tak mandi apa semua. Memang kemas, pakai kasut apa semua kan. And then dia orang ni tak campur halal haram apa semua. Memang betul-betul halal. You nak ke you guna personal shopper, and then personal shopper tu tak apa-apa kan, bawa babi lah, bawa arak apa semua. You nak juga campur makanan you dengan benda-benda tu kan. So kalau you orang Islam, of course you tak nak kan. Kalau cuba you komen, kalau you orang Islam kan, kalau you orang Islam and then you guna personal shopper tak siapa-siapa kan, and then macam dalam bekas dia tu campur, babi pun ada, arak pun ada,
benda-benda non halal semua you campur, you nak ke? You nak ke? Tak tahu kenderaan tu dia bawa anjing ke kan, then you makan kan. You makan, you nak ke? Adakah you willing to pay RM50, RM50 untuk you make sure makanan you tu halal? Cuba you komen sikit. Orang cakap mahal apa semua, tapi macam kita ni, kita make sure kereta tu tak ada bawa apa binatang, anjing ke babi ke kan, semua kan. Kita tak nak campur. Kalau saya pun okey, tak nak. You nak ke? Macam company lain ada je murah RM5, RM10 apa semua kan. Tapi kita tak tahu dalam tu dalam bekas itu, dalam kereta tu dia bawa anjing ke kan. And then kita letak beg plastik, and then dalam beg plastik tu bawa masuk dalam rumah kita, anak-anak kita makan, and then benda tu haram kan. So minta maaf lah kalau yang bukan non-Muslim, tapi kalau macam orang Muslim ni dia sangat concern benda tu. So macam JMX ni memang kita fokus betul-betul yang halal. So saya nak driver semua support kita, yang especially Muslim lah. Non-Muslim pun actually boleh, tapi kita nak yang bawa ni adalah patuh syariah lah. Kereta dia tu tak ada bawa anjing, tak ada bawa benda-benda tak halal, tak ada bawa arak apa semua kan. So kita nak make sure customer ni dia guna servis kita, kita beli barang dia, barang-barang kita tu tak ada campur benda-benda yang non halal. Sebab apa? Kalau you walaupun you tak makan apa semua, so macam tak selesa lah. Macam orang Islam ni memang sangat concern lah. Tak nak campur tu lah, no offense kepada kawan-kawan lain tau. Betul. So non-Muslim boleh jadi, tapi macam kita ni, macam actually ada few company lain yang buat personal shopper apa semua kan, tapi dia tak peduli benda tu. So apa saja orang nak, macam baru ni kita partnership dengan satu company apa semua. Dia cakap okey non halal apa semua. Sekali driver kita pergi ambil masuk kedai Cina, tengok resit babi, pork kan. So marahlah driver kita. And then nak buat macam mana kan, kita pun tak sangka. And then balik tu anak, dia orang nak sentuh anak pun tak sanggup kan. Dia rasa macam tu orang Islam lah, masalah, bukan masalah lah. So kita orang Islam, kita memang sangat menjagalah benda tu kan. So kalau you all orang Islam kan, kalau ada personal shopper kat sana, luar sana kan, murah-murah apa semua kan, and then kita tak tahu macam even macam Foodpanda apa semua, kita tak tahu dia bawa benda kan. Grab ada tak dia ada undang-undang dalam bakul dia tu, bekas dia tu halal. Memanglah dia ada kotak semua dia ada packing semua kan. Tapi Grab dengan Foodpanda ni saya rasa tak ada isu lah, sebab motor kan, takkanlah bawa anjing kan. Tapi kalau macam kereta apa semua ni, so kalau driver tu non-Muslim, dia pun bawa anjing apa semua, so problem pada kita lah. Kita dah tanya awal tu, tapi dia orang tak cakap betul. So that is the problem. So faham tak? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Dah lebih sejam lah. Ada soalan tak? And then okay, that is apa yang kita buat lah. And then future bila driver tu dah ramai, actually saya ada nampak lah, ada satu mana sekejap saya tengok. Meja. Okay. Ada. So nanti future, so benda ni dia bukannya setakat beli barang runcit. Future kita akan partnership dengan Post Malaysia. So macam Post Malaysia, kalau you tengok dia hanya partnership dengan orang yang ada motor, dengan orang yang ada van. Dia tak partnership dengan orang yang ada kereta. So sebenarnya boleh je kan. And then dia kata komisen sehingga RM6,000. So why not, kalau kita ada driver yang ramai, dan kita just partnership lah dengan Pos Laju. So bodoh-bodoh je you dapat RM6,000. RM6,000 okey kan? RM6,000 okey lah kan?
Muhammad Aiman, apa yang dibincangkan ni? Saya baru masuk. Tak apa, nanti tengok balik pada awal. So kita akan partnership dengan Pos Laju, kita akan partnership dengan Ninja Van, kita akan partnership dengan JNT. Apa saja kurier yang perlukan bantuan kita partnership. So kita boleh macam barang tu kita ambil daripada dia punya center, kita terus hantar je. So cepat. Kalau tak, harapkan driver dia meninggal. Saya order popcorn saya order, dia guna Pos Laju, dekat 10 hari pun sampai. Sebab apa? Driver tu kata dia barang tu terlalu banyak. Sepatutnya 3 hari boleh sampai. Ini 10 hari. 10 hari boleh sampai. Sebenarnya saya tak marah kat driver tu. Driver tu dia kata barang terlalu banyak tuan. Dia tak sempat nak hantar. So dia minta maaf dengan saya. Minta maaf barang banyak gila. So why not kita pergi Pos Laju, kita partnership dengan dia kan. Ninja Van ke semua kan. Lepas tu kita coming soon kita akan partnership dengan Tesco ke, Giant ke, Econ Safe ke, apa saja pasar raya yang ada kat Malaysia ni, kita partnership dengan dia. So macam future customer, dia tak payah nak pergi pasar raya dah. Dia just order melalui kita, bayar RM50, kita tolong beli, hantar je kat dia, and then dia boleh duduk kat rumah. Buang masa je. Kalau dia nak pergi beli sendiri pun lebih kurang juga. Dia nak kena start enjin kereta, dia kena pergi sana, cari parking, beratur, bla bla semua kan. So memanglah dia boleh jimat RM50, tapi RM50 tu baiklah dia pergi tengok wayang ke dengan anak-anak dia pun semua. Baiklah RM50 tu dia buat something yang lebih berfaedah lah kan. Tapi kalau macam orang yang B40 yang orang tak ada duit tu, RM50 tu mungkin besar. Tapi kalau macam M40, T20 tu RM50 tu nothing lah pada dia, kecil je kan. Alright. So and then lagi kita akan partnership lah, apa saja yang so kita perlukan driver yang ramai. Cuma sekarang ni bukannya kita bagi job. So ada kita punya team yang dah start buat duit. Sebab dia kita dah bagi pancing, kita dah bagi ilmu, kita dah bagi sistem, dia dah start buat duit. Tapi kalau orang yang masih tunggu ni, memang kita tak boleh nak janji. Tapi kalau ada, kita bagilah. Alright. Lambatlah popcorn saya. Betul, saya baru sampai tadi kan. Barang banyak kesan orang beralih pada online. Betul. Saya dah dapat popcorn. Nanti esok saya nak live. Saya nak tunjuk. Saya tak buka lagi. Kita nak unboxing. Kita nak live. Saya order bila? 6 April. 6 April. Sekarang ni dah 12. 6 hari. 6 hari baru sampai. So satunya 3 hari dah sampai. Tapi 6 hari. Hari ni 12 kan. Tapi okey lah kan. Ni belum unboxing lagi. Popcorn. Nanti kita live, kita jual. Alright. So kalau macam Pos Laju ni, barang sampai je dekat dia punya Pos Laju, dia contact kita pergi ambil, kita hantar je. Maknanya 3 hari confirm sampai. Sebab apa? Driver dia tak cukup. Pos Laju driver tak cukup. So kita boleh partnership dengan Pos Laju, Ninja Van, JNT, apa saja kurier, DHL ke, Citylink apa semua. So kita dah ada driver kan. So kita boleh je partner. Tapi kalau driver tak ada, sembang pun tak gunalah. Kan? Nanti kita makan nanti kita live. Kita unboxing. So ni antara kita punya projek Costo. Saya tunjuk sikit lah, iklan sikit lah. This is one of our project Costo. Actually semua driver dia driver semua ada benda ni. You bukannya setakat boleh promote. You bukan setakat promote ni kita punya ni lah. Kat mana ni popcorn kan. Popcorn RM50. So kalau you ada link Avana ni, kalau you dapat jual popcorn ni, you dapat komisen RM8. Satu ni ada 3 box. So ni komisen kalau you dapat jual RM8. You dapat jual. Alright. So saya tunjuk sikit lah macam mana. So dia punya flow dia adalah you akan daftar, and then kita akan bagi hantar email kat you. Contoh saya lupa tadi nak email. Saya tunjuk email. So far you boleh lagi dah ngantuk dah. Okay, ni email.
So you akan dapat satu email. Ni email lama lah, bla bla bla, Avana. Ni you akan dapat email daripada Avana ni. Tu kan, Avana Cough Store. This one, Avana ni. Okay. So you klik kat sini nanti kalau you dah daftar. So you akan dapat email macam ni lah. So ada butang kuning tu. Yes, I want to start earning bla bla bla. Nanti yang ni sebab saya dah install dah dia punya apps. Saya dah install dia punya apps. So okay, kalau you jadi macam ni, actually ni adalah dia punya dia ada dua lah sebenarnya. Satu seller mode, satu lagi reseller mode. So yang ni sebenarnya seller mode, maknanya saya penjual. So kalau you nanti you klik kat sini. Banyak orang confuse lah, you klik kat sini. And then you switch to affiliate and dropship mode. Klik sini. Switch to affiliate and dropship mode. So you klik kat sini. So bila you Okay, dia macam ni lah. Sekarang ni saya dah dapat komisen RM15. Sebab saya tak betul-betul serius lagi, saya just main-main je kan. Okay, so okay, kat sini you ada nampak bag hijau ni, share produk. Okay, ni saya punya account lah. So saya ada dua kedai sebenarnya. Cough Store, satu lagi Richwork. Richwork ni saya punya mentor lah. So dia ada 10 produk. Saya punya kedai ada 8 produk. So produk ni dia bergantung lah. Ada setengah orang dia nampak 7 kan. So ni antara produk-produk lah. Alright. So macam kat sini, kalau macam personal shopper ni, tak nampak. Okay, silau, sorry. Kalau ada barang nak dihantar, nak pick up barang kat mana barang? Kalau ada barang nak dihantar, maksudnya macam mana? Macam kita punya servis ni tuan, kita fokus kepada beli barang runcit, hantar dekat customer. Dan jarak dia tu dalam 15 km lah. Kita tak buat servis courier. Courier ni nak ambil barang, hantar barang semua buat. Kadang-kadang jarak tu terlalu jauh. Lepas tu macam ada setengah jut kita cuba buat. Lepas tu yang driver tu minta harga bukan-bukan kan. Lepas tu driver pula nak pergi driver dah tak boleh pula. Sebab nak kena ada surat lah apa semua. So yang tu kita serah dekat courier company lah. Cuma saya rasa yang personal shopper ni, yang beli barang runcit ni tak ada orang buat. So kita fokus mana yang orang tak buat lah. Alright, so saya tunjuk sikit. So bila you ada you dah install apps ni, so you ada few produk lah you boleh tengok kan. Tapi you fokus yang ni je, share and earn ni kan. Saya copy kat sini. So kita boleh saya buat kat sini lah, Telegram. Saya post kat saya kan. Sekejap saya kat mana ni ni kan saya post sini. Siapa yang dah masuk channel tu dia tahu lah. Okay, so saya share ni. Kalau saya masuk Telegram ni kan, so saya ada channel ni. So dah ada link. So every time kalau ada customer order melalui link ni, so saya akan dapat komisen RM10. So kalau ada orang buat payment melalui link saya tu, so saya akan dapat RM10. RM10. So tu satu referral betul. Lepas tu kalau you sendiri nak buat, you just message dekat kita punya admin, you cakap you nak buat projek ni. So admin akan bayar kat you RM30. So you akan dapat 30 ke RM40 lah. So HQ Greenmatic kita ambil RM10 je. Alright. So faham tak? So kita yang Avana ni dia adalah payment untuk mudahkan customer buat payment.
Sebab apa? Kalau macam you personal shopper, you tak ada sistem semua, orang takkan bayar. Orang takkan bayar RM50 kat you. RM5 pun belum tentu orang bayar. Sebab apa? Orang skeptical, orang ragu-ragu kan. Tapi macam kalau you represent as a company, and then payment tu ada sistem bayar dekat company, so dia punya trusted tu lebih tinggi lah. And then selagi you tak settle job, kita takkan bayar kat you. Kalau kita akan refer customer lah, payment dah settle apa semua, job dah settle apa semua, barulah kita bayar kat you. Tapi kita ambil masa dalam seminggu. Sebab payment ni dia akan masuk dekat satu company tu dia akan release kat kita seminggu sekali. So driver pun kita akan bayar dekat you seminggu sekali lah. That is dia punya ni lah. So siapa yang buat, dia dapat. Siapa yang tak buat, dia tak dapat apa-apa lah. Dia sama konsep macam tangkap ikan. So kalau you just tunggu saja, kita dah sediakan pancing, kita dah sediakan kolam, kita dah sediakan segala benda, tapi you sendiri yang tak nak pergi memancing, so tak adalah. Tapi kalau ada orang tu, dia datang, dia daftar apa semua, dan kita sediakan pancing, kita sediakan umpan, kita sediakan semua benda. Dia just pergi mancing, maknanya pergi promote je lah. SMS kat kawan-kawan, WhatsApp dekat kawan, share dekat Facebook apa semua. So takkanlah you tak ada kawan-kawan apa semua. So start dengan satu orang customer, jadi 5 orang jadi 25 orang jadi 125 orang, 125 orang, target 300 orang sebulan pun dah tak penang tangan je kan. So that is the structure, that is the concept lah. So saya harap yang lain-lain tu faham, tak ada lagi tanya macam mana nak start kan. So you start dengan apa yang ada lah. Okay, itu saja untuk malam ni. So kalau ada soalan boleh tanya dalam group Telegram, dan insyaAllah saya nak you all masing-masing boleh buat duit lah dengan apa yang kita cuba bantulah. Cuma kita tak boleh nak bagi duit kat you. Kita cuma boleh sediakan apa yang kita mampu lah. And then terpulang pada you all. Kalau you buat, you dapat. You tak buat, you tak dapat apa-apa lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.